Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir, ya tammil bil khair. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin seluruh jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat bersama-sama pada malam ini kita berkumpul di rumah Allah ini, di masjid kita ini, dan dapat bersama-sama kita menaikkan solat pada maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahannya Allah SWT mengurniakan kebaikan kepada kita, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Syukur juga kepada Allah SWT kerana dapat kita sama-sama untuk meneruskan program kuliah kita, tuan-tuan, yang telah tertangguh hampir 3 bulan. Jadi insya-Allah malam ini kita akan kembali menyambung pengajaran kita dalam kitab kita Bahrul Mazi pada jilid yang ke-16 pada muka surat yang ke-153 insya-Allah. Kitab Jawi lah, kitab Rumi itu lain, kitab Rumi lain surat. Dia babnya, tuan-tuan, maja'a fi ukhidal mal, mana bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang bicarakan akan mengambil harta. Masalahnya yang ke-171. Kalau yang kitab Rumi itu tuan cari masalah yang ke-171. Kalau dia punya muka surat tak sama, ya. Okey. Kita telah baca mukadimah bagi masalah ini, iaitu hadis yang membicarakan perkara yang berkaitan dengan mengambil harta. Jadi hari ini insya-Allah kita pada malam ini menyambung seterusnya hadis tersebut. Okey, boleh ya. Baik, kita sambung hadisnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungnya di situ. Kita carilah. Wa rubba mutakhawwidin fima sya'at bihi nafsuh min malillahi wa rasulihi laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar. Untuk ingatan kita bersamalah, kita reverse balik, tuan-tuan. Pada kuliah kita sebelum ini kita telah sebut tentang ada 2 jalan untuk mendapatkan harta ini. Orang nak cari harta ni, tuan-tuan, dia ada 2 cara. Pertama, dengan cara yang halal. Ya, cara yang betul lah tu. Maknanya kalau dia berniaga ni betul. Kalau dia bekerja cara yang halal, dia tidak buat benda yang haram. Jadi itu cara yang pertama, dan cara yang kedua ialah cara yang haram lah. Maksudnya makan rasuah, menipu orang, ambil riba, tak kira mana halal mana haram. Jadi itu cara yang kedua. Jadi ada 2 cara yang telah disebutkan dalam kitab ni. Jadi kita sambung malam ini, tuan-tuan, ya. Dan banyak orang yang mengarung di dalam mengambil harta dan menghimpunnya itu pada barang yang dikehendaki oleh nafsunya daripada harta Allah dan Rasulnya.
Tidak ada bagi orang itu pada hari kiamat melainkan neraka. Maknanya yang kedua ni tuan-tuan, dia mencari harta dia, mengambil, mengimpun harta dia tuan-tuan dengan cara yang tidak halal, maksudnya begitu. Dengan cara yang haram, dengan cara yang dilarang, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka balasannya di hari kiamat tidak ada lain melainkan neraka. Itu tuan-tuan ya. Kalau kita mencari dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, dengan cara yang dibenarkan oleh agama, maka syurgalah jawapannya, syurgalah balasannya. Tapi kalau cara yang haram, cara yang dilarang, ataupun mengikut nafsu semata-mata tanpa berpandukan agama, tanpa berpandukan Al-Quran dan hadis, maka balasannya adalah neraka. Iaitu harta yang dicari, dihimpun itu dengan cara yang haram. Itu. Dan bermula harta Allah dan Rasul itu iaitu seperti harta ghanimah. Maknanya harta ghanimah, harta yang dirampas daripada peperangan, tuan-tuan. Ya, dengan cara yang kalau dengan cara yang haram ni maksud dengan cara yang tidak sebenar. Atau harta di dalam Baitul Mal. Harta dalam Baitul Mal. Ini harta yang kita sebut sebagai milik Allah dan Rasulnya. Mana mesti diurus dengan baik, diurus dengan betul. Harta ni bukan harta kita tuan-tuan, harta Baitul Mal. Maknanya sekupang pun mesti diurus dengan betul. Harta rampasan perang mesti diurus dengan betul. Tuan-tuan ingat, pernah dalam satu hadis Nabi SAW, seorang lelaki tuan-tuan, bila dia mati syahid, Nabi kata dia tidak syahid. Dia pergi perang, mati syahid, maknanya mati dalam peperangan itu. Maka sahabat berkumpul-kumpul dia untuk dikebumikan. Dia tidak dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang syahid. Kerana apa? Kerana dia pernah mengambil sehelai selendang tanpa kebenaran daripada Nabi SAW, daripada harta rampasan perang yang dia turut sama dalam perang. Ini menyebabkan dia tuan-tuan tidak dikira sebagai syahid. Kerana apa? Kerana dia pernah mengambil harta rampasan perang sebelum dibahagi oleh Nabi SAW. Ya, selai selendang tak apalah sangat kan. Dia pun pergi perang, bukan tak pergi perang pun. Tapi dia bukan milik yang sebenar, bukan milik yang sepatutnya, maka dia maksudnya dilarang daripada masuk ke syurga kerana mengambil harta rampasan perang tadi tanpa kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bab harta ni tuan-tuan mudah cerita dah. Kalau bukan hak kita, jangan ambil lah tuan-tuan. Walaupun sebatang pen. Walaupun kalau dalam hadis ni Nabi kan, Nabi SAW kata orang yang mengambil harta orang ni akan dimasukkan dalam neraka. Lalu Nabi ditanya oleh sahabatnya, walaupun hanya sebatang, walaupun hanya sedikit jumlahnya, dia ambil harta orang tu 200, 100, RM50, RM10, umpamanya begitu. Lalu Nabi kata, walau kana arak. Nabi kata, walaupun hanya sebatang kayu arak. Sebatang kayu arak ni tuan-tuan tahu, kayu suri, kayu siwak tuan-tuan. Sebatang kayu tu bukan milik kita, orang punya, kita ambil pun tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, ya tak? Orang nak ambil ikut dema. Nah, orang kalau kita tak ambil rugi kita, orang ambil semua. Biar dia nak ambil. Tuan, biar dia ambil. Oh dia kata, oh sana orang ambil, sini orang ambil. Tak ambil rugi kita, tak apa. Kita rugi di sini tak apa, tak susah pun kalau tak ambil hak orang. Ada? Jangan kita kata oh dia tu boleh ambil, orang ni boleh ambil, takkan kita tak boleh. Jangan. Sebab nanti yang nak menanggungnya kita di sana tuan-tuan. Susah di sini tak apa. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, ya tak? Susah di sini kita boleh minta tolong orang. Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh pinjam ke Tok Sidang. Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh pinjam pada
Tua kampung, tuan-tuan tak ada duit, boleh pinjam pada kawan-kawan, boleh pinjam pada pak saudara. Nah, kalau tak ada duit, kalau susah ni tuan-tuan dalam dunia boleh minta tolong orang. Kalau di hari akhirat, dengan sebab kita mengambil harta orang tadi tuan-tuan, kita dicampak dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jangan kita mudah-mudah dalam bab harta orang tuan-tuan. Orang nak ambil, biar ke dia. Ingat tu tuan-tuan, jangan orang, oh dia tu ambil, biar. Kalau dia ambil, dia tanggung lah. Kalau kita ada bukti apa semua, kita bawa dia pergi mahkamah. Kalau dia ambil harta yang bukan sepatutnya, kita menuduh-menuduh pun tak kena juga tuan-tuan ya. Jadi senang cerita, kalau kita ada bukti dan sebagainya, kita tangkap. Kalau tak ada tuan-tuan, jangan kita tuduh. Dan yang pentingnya, jangan kita kata kalau kita tak ambil, kita rugi. Bukan hak kita, jangan ambil walaupun sikit ya. Takkan itu pun nak kira hak orang, kecuali dia suruh ambil ya tak? Kalau hak orang tuan-tuan sikit pun jangan mudah. Kalau takkanlah aku ambil 5 perut kamu, 3 biji pun kamu nak marah ya tak? Minta hidup tidak dah orang punya, tak usah ambil. Kalau nak, minta. Kalau dia kata lepas ni tak payah minta lah, nak ambil je, okeylah. Ambil 2-3 guni, jual dekat pasar. Padan muka dia lah, nak suruh ambil sangat. Padan-padan lah maksudnya tuan-tuan ya. Nak ambil sebiji 2 tu, kalau dia dah kata alah, kalau nak ambil lah, tak payah minta. Kalau kita tak pernah minta, tapi kita kata takkan dia nak kira no. Ya tak? Ambil sebiji buah 5 pun nak kira no, Tuan Haji Hanafiah ni. Contoh. Hak dia. Tak, selama mana dia tidak membenarkan, tetap bukan milik kita, tetap berdosa tuan-tuan. Ini nak sebut tentang hak orang. Jadi biar kita susah, biar kita tak ada, tak apa, daripada senang makan reta benda orang. Tuan-tuan ya tak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia kata tuan-tuan, atau lainnya, maka diambil oleh orang yang memerintahnya, digunakannya pada hawa nafsunya, maka tidak ada balas orang demikian itu melainkan neraka pada hari kiamat. Ini kalau orang tu dia ada kuasa lah tuan-tuan ya. Dia fokus pada orang yang ada kuasa ni. Orang ada kuasa, dia guna kuasa dia untuk ambil reta yang reta-reta ni lah tuan-tuan ya. Reta negara, reta Baitul Mal, reta macam-macam reta lah tuan-tuan ya tak? Kalau dia berani, dia tanggung lah besok. Tuan ya. Kalau tidak dihalalkan oleh orang, katalah contoh reta orang kan, tak dihalalkan oleh orang, naya dia tuan-tuan. Walaupun dia yang menguruskannya, dia kata aku menguruskan, aku yang jadi chairmannya, aku boleh ikut suka aku. Kalau bukan reta kita, tetap tak boleh walaupun kita chairman. Itu je cerita dia tuan-tuan. Jangan bila orang lantik kita pengurusi ikut suka kita, nak taram macam mana reta orang. Dosa tuan-tuan, nanti jenuh kita nak jawab di hari akhirat tuan-tuan. Ya, baik. Maka hasilnya sabda Nabi itu, yakni sesiapa yang mengambil harta dan menghimpunnya dengan jalan yang haram, jikalau dibelanjakannya kepada jalan yang halal sekalipun, maka akan disiksa akan dia di negeri akhirat. Walaupun dia cari itu dengan cara yang halal, dia cari itu dengan cara yang haram, tapi dia belanja itu halal. Dia ambil duit orang tuan-tuan. Tak, dia pecah amanah. Dia apa lagi kita panggil? Cilok duit orang lah tuan-tuan. Ya tak? Harta orang, lepas itu dia pergi bagi pada fakir miskin. Baguslah tak? Bagi pada fakir miskin, cakap belengkok, bagi pada fakir miskin, dapat kampung pisang. Bagusnya dia, tapi dia mana dapat duit tu? Mana dapat duit tu? Sapunya duit orang. Dia ambil dengan cara yang tak betul, maka tetap tidak betul, tetap tidak halal, dan tetap akan disiksa akan dia. Tuan-tuan. Ya. Sebab itu harta ni tuan-tuan, ditanya di hari akhirat tu yang kita dah sebut selalu, min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Daripada harta kita ni tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Ta'ala, daripada mana kamu dapat.
Mana kita dapat kata kita tu curi, tipu orang, kalau kerja mengelat. Oh, ini pun satu hal juga tuan-tuan tak? Kerja apa kata nama, mencuri tulang lah, menganyam lah, mengulur lah, apa lagi. Tak tahulah istilah apa tuan-tuan, tapi mengulur lah ceritanya. Patutnya ada di pejabat, duduk di kedai kopi. Maaf cakap lah tuan-tuan tak, kalau ada kopi itu. Kalau memang kerja dia duduk kedai kopi, lain cerita. Dia memang kerjanya mancung kopi di kedai kopi, tak apalah duduk kedai kopi. Ya. Ini tuan-tuan kerjanya di pejabat, tapi ada di kedai kopi. Kamu kalau nak jumpa aku, kamu datang kedai kopi. Kamu kerja kedai kopi ke kerja pejabat? Mana-mana boleh. Jangan tuan-tuan. Ya tak? Rezeki yang kita dapat itu tidak halal nanti. Kecuali waktu yang dibenarkan. Itu memang waktu rehat dia untuk dia minum. Silakan. Tapi kalau bukan yang sepatutnya tuan-tuan, jangan. Sebab nanti dia jadi rezeki yang didapat dengan cara yang tidak betul. Kemudian yang kedua, rezeki kita tu ditanya ke mana pula belanja je. Dapat halal, okey dah. Jaga halalnya tuan-tuan ya dah. Tapi belanja pula pada tempat haram. Tuan-tuan, buat maksiat pula dengan duit tersebut. Jadi tak boleh tuan-tuan. Okey. Baik, masalah menghimpun harta dengan apa jalan halal dan haram. Sesungguhnya banyak orang juga menghimpun harta dan mengambilnya dengan apa jalan yang boleh datang kepadanya. Tiada peduli ia dan tiada dipandangnya halal atau haram itu. Ada orang dia tak kira tuan-tuan. Membujur lalu, melentang patah. Yang penting dapat. Dia kata kalau dalam dunia ni, kalau susah, aku yang susah, bukan kamu yang susah. Akhirat esok lain cerita, orang bukan tahu dia kata. Jadi yang penting dalam dunia ni masa kita hidup, kita kena sapu. Tak kira halal haram. Yang penting aku ada reta, aku dapat reta. Ingat dalam hadis Nabi SAW kan, Nabi kata apa? Barang siapa man lam yubali, barang siapa yang tidak mengambil kisah, min aina tasabal mal, daripada mana dia mengambil duitnya, mengambil hartanya, dia tak kisah. Macam inilah halal haram tak kisah. Allah Ta'ala juga la yubali, tidak akan ambil kisah nak campak dia dalam neraka mana yang Allah Ta'ala nak. Mana kalau kita tak ambil kisah, Allah Ta'ala pun masuk je lah. Banyak cerita dah. Dia pun dulu masa dalam dunia tak ambil hal, sekarang tu campak je mana-mana. Tuan-tuan, jadi sebab tu menjadi sesuatu yang penting lah. Sebab benda ni memang sumber hidup kita, tuan-tuan. Tak? Harta ni sumber hidup kita. Bagaimana kita mencarinya, maka ia sangat penting dalam hidup. Sebab dia bukan habis di sini, tuan-tuan. Dia akan disoal jawab, ditanya di hari akhirat besok. Itu yang saya kata tadi pada tuan-tuan, kita tak senang pun tak pun, tak kaya pun tak pun. Yang penting rezeki yang ada pada kita tu kita dapatkan dengan cara yang betul, dengan cara yang halal, tuan-tuan. Baik. Mana dia kata ada orang yang tiada peduli ia dan tiada dipandangnya halal atau haram itu, maka ialah sesungguhnya orang yang kutuk dan kena laknat. Orang ni ialah orang yang dikutuk dan dilaknat. Dilaknat oleh siapa tuan-tuan? Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan ialah orang yang celaka. Tuan-tuan ya. Orang ni orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dipandang ataupun termasuk dalam golongan orang yang celaka. Orang yang akan mendapat bala daripada Allah Ta'ala. Dan bernama ia hamba emas dan hamba perak, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Mana kata pengarang kitab ni tuan, berdasar kepada hadis yang akan kita baca, orang ini dia jadi hamba duit, begitu. Hamba emas, hamba perak ni maksudnya dia jadi hamba kepada harta dia. Dia tak kira halal haram. Kita memang nak cari harta ni, saya dah sebut selalu pada tuan-tuan. Cari banyak mana pun tak apa. Bila tuan-tuan dapat banyak, tuan-tuan bagi lagi banyak, lagi bagus. Ya tak? Masa COVID-19 hari tu, orang sana tak ada duit, orang nak bantuan sini, orang nak bantuan, tuan-tuan pun bagi. Pasal tuan-tuan banyak. Apa nama ustaz tu? Abid Liu. Keluar dalam
Facebook tuan-tuan, hari-hari keluar dalam YouTube kan. Pergi bagi sana bagi sana, dia ada duit. Nah, pergi tanya, anda apa? Apa tak ada lagi? Senang je banyak. Orang banyak duit je dah. Tanya, apa yang tak ada? Tiap air. Berapa nak? 3. Okey, esok datang. Apa yang tak ada? Kipas angin. Berapa? 10. Esok hantar 10. Apa yang tak ada? Kemah. 3. Esok hantar 3. Tuan-tuan bayar. Tak kala orang lain memang susah, ada masalah, dia datang menolong dengan sebab dia ada harta. Bagus. Harta dia lah, baguslah tuan-tuan, dia ada harta banyak, dia boleh tolong orang. Itu yang kita nak jadi tu. Kita nak jadi orang yang ada harta banyak, tapi kita tak boleh lah orang itu. Pergi jumpa orang, orang kata, oh saya tak ada ni, tiap air tu rumah, nanti esok saya hantar. Memang kita tak mampu tuan-tuan. Sikit-sikit, yang sikit-sikit itulah kita bagi. Kita boleh bagi berapa? Kawan-kawan hantar dalam Facebook kita dah, dalam WhatsApp. Ini ada apa nama ni, orang susah gitu gini. Kalau ada siapa-siapa nak tolong, masuk dalam akaun ni. Dah masuk seorang 50, seorang 100 masuk tuan-tuan. Ya dah. Kalau dah 10 orang, dah dapat 1000 orang. Itu kita kata tadi, bukan salah mencari reta, tapi ingat mesti dicari dengan jalan yang betul. Sebab reta ni tuan-tuan, dia mesti kalau tidak dicari dengan jalan betul, tidak diurus dengan betul, dia akan menjerumuskan kita kepada bala bencana tuan-tuan. Neraka. Sebab apa? Sebab reta ni memang seronok. Kalau dapat lagi banyak, lagi seronok tuan-tuan. Tu yang nanti kita akan tengok dalam hadis yang berikutnya. Nabi kata apa? Harta ni dia manis, dia sedap, dia menggembirakan. Tuan-tuan, memanglah bila kita hidup, kita ada harta banyak, nak buat apa boleh saja tuan-tuan, nak beli apa boleh, mana senang hidup. Tapi bagaimana mendapatkannya? Itu yang di sana nanti akan ditanya oleh Allah SWT tentang bagaimana kita mendapatkannya, tuan-tuan. Ya? Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'ina 'abdud dinar, lu'ina 'abdud darahim. Riwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutukkan hamba emas, dikutukkan hamba perak. Maknanya lu'ina ni maksudnya dikutuk, dilaknat, lu'ina maksud dilaknatlah, tuan-tuan ya, dilaknat orang yang menjadi hamba kepada emas, menjadi hamba kepada perak, menjadi hamba kepada harta ni tuan-tuan. Menjadi hamba kepada duit. Dia bukan jadi hamba Allah, dia jadi hamba kepada duit. Macam bulan-bulan puasa kan tuan-tuan, selalu dengar kan orang sebut, jadilah kamu hamba kepada Allah dan jangan jadi hamba kepada Ramadan. Jadi hamba kepada Ramadan ni tuan-tuan, dia beribadatnya bulan Ramadan je. Tak, kenapa kamu baca Quran? Sebab bulan Ramadan. Kenapa kamu sedekah banyak? Sebab bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, semayang tak nampak. Tapi memang bulan Ramadan hari itu kita tak boleh berjemaah lah. Macamlah tuan-tuan tengok orang duk komplain tu kan. Komplain dalam Facebook, dalam YouTube, dalam WhatsApp, dan macam-macam. Apa punya jawatan puasa masjid, nak semayang tak boleh. Siap nyalahkan kerajaan lagi tu. Kerajaan baru tak guna, semayang tak boleh. Dah buka masjid, tak ada pula muka dia. Bukan main lagi nyata dalam tu ya. Dah buka dah sekarang ni, marilah datang. Apa lagi tu kan tak? Ini kutuk macam-macam. Kan itu peraturan, langkah keselamatan. Bukan kita saja buat. Kita siapa tuan-tuan yang duk bincang untuk nak bagi SOP datang masjid, surau dan sebagainya ni? Para mufti, orang yang ada ilmu, ikut je dah. Tuan-tuan ya tak? Kita bukan ada ilmu serupa demo. Adalah sikit-sikit baca doa makan boleh lah. Tuan-tuan ya tak? Demo tuan-tuan ilmu hebat, ikut je lah. Kalau dia kata okey, sekarang dah boleh semayang Jumaat lebih daripada 40, boleh masuk penuh masjid. Tapi masih kena jarak setengah, satu orang dan antara satu orang 1 meter. Keluar pula gambar apa? Macam orang Buddha semayang, jarak-jarak.
Apa tuan-tuan? Ya tak? Kita apa nama ni? Tak ada ilmu ni tuan ya. Kita ikut je lah orang yang ada ilmu. Siapa nak nanggung dosa saya tak sembahyang Jumaat dah 3 bulan ni? Dah tak boleh tak dosa lah. Masya-Allah. Ya tak? Tuan-tuan, orang yang apa nama ni, macam contoh orang ni lah, kita kata apa? Pergi haji tuan-tuan. Tu pun sama, marah tak boleh pergi haji ni. Tak? Nasib baiklah yang jumpa saya tu tuan-tuan, dia frah-frah gitu je lah. Dia patut dapat pergi haji. Lepas tu dia tak dapat pergi kan, kerana tahun ni tak boleh pergi haji tuan-tuan. Memanglah kalau tabung haji sendiri tuan-tuan, kalau orang sakit, yang ada sakit yang kita kata kritikal contohnya, dia tak boleh pergi haji. Ya tak? Kalau yang warga emas tu tuan-tuan, dia ada dia punya peraturan, cara dia untuk nak pergi. Sebab apa? Bimbang takut masalah nanti, sakit dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni memang wabak tu sedang melanda. Maka sebab itu kita belajar, kita pun ingat daripada hadis Nabi kan. Nabi kata kalau berlaku wabak ni, orang yang di dalam jangan keluar, dan orang yang di luar jangan masuk ke tempat tu. Itulah tuan-tuan ya tak? Jadi kita tak usah marah lah. Besok dia bagi dah longgar, dah elok dah boleh balik macam biasa, silakan datang tuan-tuan. Jadi nak sebut balik, kita jangan jadi hamba kepada Ramadan. Bulan Ramadan bersungguh ibadat. Bulan Ramadan mengaji Quran. Tapi bukanlah kita kata salah, tapi yang sebenarnya ibadat ni kerana Allah Ta'ala. Kenapa kamu rajin sembahyang duha? Kamu tak tahu ke sembahyang duha ni murah rezeki? Kamu sembahyang duha kerana Allah ke kerana murah rezeki? Nak tanya tu tuan-tuan, ya memang ada apa nama ni amalan para ulama dan ada ditulis dalam kitab-kitab tentang sembahyang duha itu, tapi dia bukan sembahyang duha tu kerana nakkan rezeki tu. Sembahyang duha tu kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi mengajar kita sembahyang pada waktu itu, dan kita bolehlah berdoa untuk murah rezeki, bukan kerana sembahyang duha tu murah rezeki. Betul orang tu sembahyang duha, aku tengok kamu tak kaya-kaya juga. Sebenarnya ada pula orang, patutlah kamu murah rezeki, kamu sembahyang duha. Awak pun nak sembahyang duha jugalah, supaya awak pun dapat murah rezeki juga. Sembahyang kerana nak murah rezeki tak betul. Sembahyang tu kerana Allah. Tuan ya tak? Kena ingat yang tu. Jadi ibadat kita ni tuan-tuan kerana Allah. Ya, mencari harta itu juga kerana Allah. Bukan kita menjadi hamba kepada harta ni. Sebab orang yang menjadi hamba kepada harta ni tuan-tuan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis yang tersebut di dalam At-Targhib wa At-Tarhib, lebih panjang daripada hadis itu, iaitu katanya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuhisu abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah inna a'ti ridha wa illam yu'ta sarfata ta'su wa antakasa. Dan riwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, ia binasa oleh hamba emas. Maknanya akan jadi rosak orang yang menjadi hamba kepada harta ni tuan-tuan. Binasa oleh hamba emas dan hamba perak dengan sebab loba dan tamak menghimpunnya dan mengambilnya serta tinggal ibadatnya. Itu yang kita kata tak boleh tu tuan-tuan. Bila mencari harta, loba, tamak, tuan-tuan ya tak? Saya kata tadi tak salah tuan-tuan nak cari harta. Tapi jangan dengan ketamakan, kelobaan tuan-tuan, kita mencari harta tu sampai kita lupa ibadat. Ya tak? Kita lupa solat tuan-tuan. Kalau solat pun tuan-tuan ujung masa.
Semayang asar tuan-tuan dekat-dekat dan maghrib. Dah lah, elok bagi salam semayang asar je, maghrib pun masuk. Semayang maghrib turun. Selalu tuan-tuan buat benda tu. Sebab apa? Sebab sibuk. Orang tanya, kenapa? Kerana sibuk. Sibuk apa? Mengumpul harta. Itu tuan-tuan. Ya. Jadi, kita cerita tadi tak ada masalah. Tuan-tuan nak cerita tapi tuan-tuan taat pada Allah SWT. Itu yang kita nak. Sampai masa tuan-tuan kita solat. Cukup tahun wajib bayar zakat. Tak payah cerita panggil juruk audit, suruh kona kiri, kona kanan supaya boleh elok daripada bayar zakat. Tak payah. Kalau kita contohlah tuan-tuan ada duit, ada reta, sepatutnya bayar zakat. Katalah tuan-tuan ya tak, bayar zakat 20,000 contoh. Contoh ya. Kena bayar 20,000. Duit tuan-tuan dah tentulah lebih banyak daripada itu sebab 20,000 tu 2.5%. 25% kalau 20,000 daripada harta tuan-tuan, maknanya ada lebih kurang berapa ratus ribu duit tuan-tuan ada. Kalau tuan-tuan kena bayar 20,000. Ya tak? Maknanya harta tuan-tuan tu banyak lagi, nak bayar 20,000 apa sangat? Apa salahnya? Tak apalah, aku bayarlah 25,000 tahun ni, walaupun aku kena bayar 20, tapi aku bayar 25,000. Ada tuan-tuan yang bayar zakat 25,000? Ada dalam masjid? Ada angkat tangan? Tak ada ya? Okey, banyak sangat. Kita turun sikit. Tuan-tuan bayar zakat 2,500. Setahun bayar zakat 2,500. Zakat harta. Kira harta tuan-tuan tu kena bayar sebab tuan-tuan ada duit 100,000. Maka tuan-tuan kena bayar 2.5%, 2,500. Tak? Betul? 2,500. Kalau tuan-tuan fikir memang banyak. Banyak 2,500 ni. Tuan pernah fikir apa itu tak? Bayar zakat. Kadang-kadang saya terfikir apa tuan-tuan tak? Terfikir bila bayar saman tau. Tak? Bayar saman. Bawa laju tengok-tengok udah kena saman. Bayar tuan-tuan tak? 300 bayar. Kalau beli baju. Tapi nak buat macam mana? Siapa suruh bawa laju? Ya tak? Bini kalau beli baju 300, beli kasut boleh dapat kasut Tapi nak buat macam mana? Dah bawa laju, kenalah bayar. Contoh tuan-tuan ya. Zakat mana ada orang fikir? Kira 2,500. Lepas tu fikir-fikir 2,500 ni kata macam-macam dapat ni kalau beli ni. Tak? Kalau kita ikut fikir kita tuan-tuan. Apa salahnya kalau zakat kita 2,500, kita bayar 3,000? Boleh tak? Orang buat apa itu? Ke makin kurang? Tak? Pusing kot sini, pusing kot sini. Sebab zakat ni dia macam-macam tuan-tuan. Ada orang lah banyak kan. Kita orang tanya macam-macam. Ya. Dia kata saya kalau setahun duit kita lah dulu tuan-tuan ya. Bulan ni saya tak pasti. Zakat ni kalau kita ada 14,000 lebih, tak ada berusik duit tu 14,000 tu daripada bulan 1 hari tu. Kalau bulan hijrah lah tuan-tuan, kira hijrah daripada awal hijrah sampai nak masuk tahun hijrah yang baru, 14,000 tu tak berusik. Dia ada dalam bank tuan-tuan tu. Maka wajib bayar zakat. Ya tak? Macam mana kalau kita nak ujung-ujung tu kita buat keluar? Tak? Kalau nak ujung-ujung tu kita buat keluar 2,000. Apa tujuan bawa tu? Supaya kita tak bayar zakat. Tuan-tuan. Ya tak? Tuan-tuan, kadang-kadang berlaku ni. Duk fikir macam mana tak nak bayar zakat. Tuan-tuan, Masya-Allah. Jadi kalau ada jumlah duit kita tu sekian-sekian tuan-tuan, kita bayarlah zakatnya. Apa yang kita nak pergi nak ngelak-ngelak situ apa? Rezeki tu Allah Ta'ala bagi kat kita, dan kalau kita bayar zakatnya tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambah lagi rezeki kita. Ya? Itu tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi maknanya dalam kita mencari harta ni tuan-tuan, ingat, cari dengan cara yang betul, belanja pada cara yang betul. Kalau perlu, kalau wajib bayar zakatnya, wajib kena zakatnya, bayarkan zakatnya tuan-tuan. Kalau dalam masa kita mencari harta tu ada waktu-waktu ibadatnya, maka jangan ditinggalkan ibadatnya. Ini kadang-kadang tuan-tuan ya tak?
mencari duit, mencari kerja, bekerja tuan-tuan sampai tak semayang. Gaji tak semana pun tapi tak semayang tuan-tuan. Bayangkan dalam keadaan nak mencari harta, dia meninggalkan kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, Tuhan itulah yang nak bagi harta kat dia. Tuhan itulah yang nak bagi rezeki dekat dia. Tiba-tiba dia tak mahu pergi ibadat, bermohon, bermunajat kepada Tuhan itu. Macam mana Allah Ta'ala nak murahkan hidup dia, nak mudahkan rezeki dia tuan-tuan, sedangkan dia tidak memohon kepada Tuhan yang kaya, yang memang nak memberi kepada dia, tapi dia tidak memohon kepada dia. Bekerja atas usaha, dah ulang 4 kerat dia tuan-tuan, buat usaha-usaha tapi tidak pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tidak mengerjakan ibadat dia tuan-tuan ya. Dan binasa oleh hamba perkayaan yang bersolek-solek sahaja jika diberi sukacita dia, yakni jika maju ia di dalam menghimpun harta dan mengumpunya sukacita hatinya. Itu tuan-tuan ya, betul lah. Bila tuan-tuan kita ada harta ni, ada duit ni, suka tuan-tuan. Orang apa nama tu? Orang berhutang tuan-tuan. Kan orang berhutang 6 bulan tak payah bayar. Hang tak seronok tuan-tuan. Dan joli, dia mengata joli katok ke apa ke, tak tahulah. Orang sibuk Covid dia mengata tak payah bayar hutang boleh tahan lah. Banyak duit kita 3-4 bulan ni. Tuan-tuan. Seronok lah tak? Seronok pasal harta banyak dia kata. Jadi memang orang yang mengumpul harta ni tuan-tuan seronok dia kata hatinya seronok. Dan jika tidak diberi marah ia. Yakni jika rugi ia dan tidak mendapat ia berlaba pada hartanya dan pencariannya itu, ia pun marah, menyumpah dan mengutuk diri dan untung. Tuan-tuan, maknanya bila orang tak bagi dia, bila tak dapat pula dia marah. Allah, biasalah tu tuan-tuan, manusia marah begitu dah. Betul tuan. Bila dia dapat, dia tak marah. Seronok dia orang bagi dah. Bila tak dapat tuan-tuan, marah. Itu kebiasaan manusia tuan-tuan maknanya sebab itulah hati kita ni tuan-tuan kena jadi orang yang bila kita dapat, kita syukur nikmat Allah Ta'ala. Tanda kita syukur, kita dah cerita selalu tuan-tuan, gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, harta, duit dan segala kenikmatan itu pada jalan yang betul. Guna pada jalan yang betul, belanja pada jalan yang betul tuan-tuan. Kemudian ada duit, ada rezeki lebih, wajib bayar zakat, bayar. Kalau ada lagi rezeki lebih, boleh bantu orang, boleh tolong orang tuan-tuan, tolong bantu. Itu tandanya kita bersyukur pada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, bukan bila kita dapat rezeki ni tuan-tuan, kita tak erti nak bantu, nak tolong orang. Tuan-tuan, kemudian apa? Kemudian bila Allah Ta'ala tak bagi kita rezeki, sabar. Tuan-tuan, kena sabar. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala ni dia sentiasa menguji kita tuan-tuan. Kenapa? Nak tengok kita ni tuan-tuan, sabar tak sabar, beriman tak beriman, dia uji kita. Ada orang dapat, kita tak dapat tuan-tuan, tak apa. Rezeki orang bukan rezeki kita. Satu masa besok ada rezeki untuk kita. Begitu, kena ingat. Jangan bila kita tak dapat rezeki ni tuan-tuan, kita marah, kita tak puas hati. Kadang-kadang jadi lagi kacau tuan-tuan, apa nama ni, sampai kepada peringkat marah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak adil, Allah Ta'ala tak betul dan sebagainya tuan-tuan. Itu lagi kacau lah. Maknanya jangan kita marah walaupun pada orang. Maknanya rezeki ni kena memang begitu tuan-tuan. Yang budak-budak muda suka sebut hari ni, rezeki ni dia kata tidak salah alamat. Kalau rezeki tu rezeki kita tuan-tuan, kita dapat. Tapi kalau rezeki tu bukan kita punya, tak dapat lah tuan-tuan. Itu je cerita dia. Sebab tuan-tuan ingat, semasa kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu berduduk dalam perut mak kita, itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala berapa perkara. Antaranya kita sebut rezeki kita tuan-tuan.
Sebelum Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala telah tentukan rezeki untuk kita. Berapa banyak rezeki kita, berapa kontainer Allah Ta'ala nak bagi, kita tak tahu. Tapi rezeki kita tu Allah Ta'ala tentukan. Kita mengambil rezeki kita sedikit, kita keluarkan daripada lori tu, ambil sikit, kita ambil sikit, ambil. Lama-lama dah tak ada dah dalam lori. Bila dah tak ada dah tuan-tuan, sampailah masa. Sebab rezeki kamu Allah Ta'ala telah tentukan banyak itu. Ya. Jadi sebab itu kita tak usah bimbang. Bab rezeki ni tuan-tuan, usaha seoptimumnya. Usaha sungguh-sungguh untuk cari rezeki ni tuan-tuan. Ya, dalam masa yang sama ingat, jangan cari rezeki cara yang haram. Jangan tinggalkan ibadat pada Allah Ta'ala semasa mencari rezeki. Dan bila telah dapat rezeki itu, belanjakan pada jalan yang betul. Tanda bagi kesyukuran kita kepada rezeki tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, hati kita tenang, lapang dada. Ini kadang-kadang ya tau, dengki dengan orang, tengok orang ni senang benci tuan-tuan ya. Apa benda macam ni? Jadi itu yang kita sebut tuan-tuan untuk malam ini. Jadi berkait dengan hamba kepada harta tadi tuan-tuan ya. Okey, kita sambung sikit lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza shika fala in taqasha tuba li 'abdin ukhidha bi'inanin farasuhu fi sabilillah ash'atu ra'sihi mughbiratun qudama'i in kana fil kharasa kana fil kharasa wa in kana fis saqa kana fis saqa in ista'dhan lam yu'dhan lahu wa in syufi'a lam yashfa'. Dan kata dia tuan-tuan, apabila kena duri di kakinya, ini disebut tentang duri tuan-tuan ya, tidak tercabutnya, yakni apabila kena senjata di mana-mana badannya, maka sudahlah dikatanya belum senang lukanya, supaya tidak keluar ia menghentam seterunya, dengan sebab takutkan mati dan sayangkan dunia. Ini dia dah berkait dengan benda yang lain lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, orang yang maksudnya bila dia diajak pergi berperang dan sebagainya tuan-tuan ya, dia kata aku tak boleh nak pergi sebab aku luka, kata dia ya. Amboi bagusnya bagi seseorang yang memegang tali kekang kudanya di dalam perang sabilillah, syurgalah baginya nikmat yang berkekalan di akhirat yang didapatnya. Ini maksudnya tuan-tuan, orang yang pergi berperang lah, orang yang berjuang fi sabilillah ini. Orang yang kuat ni tuan-tuan, walaupun dia sudah luka, cedera dan sebagainya, tuan-tuan belajar dalam sejarah para sahabat, sejarah peperangan banyak tuan-tuan ya. Para sahabat yang sudah dikerat tangan kanan tuan-tuan, tangan kanan tengah-tengah perang dipotong orang tangan kanan, pegang pedang tangan kiri pula, dikerat orang tangan kiri, letak celah ketiak pula tuan-tuan ya dah. Cerita apa? Cerita nak berjuang fi sabilillah tuan-tuan. Maknanya dia kata orang yang bagus ni ialah orang yang sanggup naik kuda ni tuan-tuan ya, pergi berperang dan di dalam perang sabilillah, maka syurgalah yang dapat bagi dia dan diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang berkekalan di hari akhirat. Ini kita dah cerita dulu tuan-tuan. Nanti ada rezeki kita sebut dalam kitab-kitab yang akan datang. Yalah, perkara yang berkaitan dengan orang yang mati syahid ni tuan-tuan. Kan? Dia mati syahid ni tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan dia dalam syurga. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Dia masuk syurga tuan-tuan. Bila dia masuk syurga ni, Allah Ta'ala datang pergi tengok dia tuan-tuan. Orang yang mati syahid memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Itu sebab dulu para sahabat ni tuan-tuan ya, berperang ni menjadi suatu yang dirindui. Sebab apa? Sebab boleh mendapat mati syahid, mati yang dijamin oleh Nabi SAW, terus masuk syurga. Berjuang fi sabilillah. Bila mereka ni mati tuan-tuan masuk syurga, Allah Ta'ala tanya kepada mereka, apa yang kamu dapat dalam syurga ni, ada tak lagi yang kamu nak? Apa yang tak cukup lah, maksudnya bahasa kita ni, kamu ada apa lagi tak cukup, kabur. Itu macam tu maksud bahasa kita ni.
Kalau kita datang rumah orang ada, orang pun dia pun suruh kita tidur rumah dia, betul dia pun kata, kamu kalau tak ada apa kabur. Macam itulah. Padahal dia bagi bagus dah. Dah bagi bilik tetamu makan sedap, duduk dalam bilik aircon. Tamu bukan main. Sedap dah, bagus dah. Kita berkata, ni cukup dah, alhamdulillah lah, kalau ada teh lebih kurang boleh tahan juga. Kita orang pintulah dah. Ini dalam syurga ni tuan-tuan, memang nikmat yang hebat. Nanti kalau kita dah mengaji dalam bab syurga, kita akan cerita nikmat dalam syurga ni. Bila orang mati syahid ni tuan-tuan dapat nikmat dalam syurga ni, dia kata dekat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tanya tadi tu, kamu apa yang tak cukup lagi? Dia kata, semua dah ada dah. Masa kami hidup dalam dunia dulu mana ada apa ini dah hebat. No, dia kata tak ada dah apa-apa lagi kami nak. Nikmat dia tuan-tuan. Itu sahabat Nabi tu. Tuan-tuan ya, yang kehidupan mereka tuan-tuan tahulah, tidur atas pelepah taman. Bila masuk syurga tuan-tuan ya, dia kata hebat tak nikmat syurga. Kemudian Allah Ta'ala datang lagi, tanya lagi, apa lagi kalau kamu nak? Kabarlah, maksudnya begitu dalam bahasa kita mudahnya. Lalu mereka kata apa? Kalau boleh, dia kata, kami nak minta hidupkan kami balik. Hidupkan kami balik. Kami nak perang lagi dengan kafir, supaya kami boleh mati syahid lagi. Sebab apa? Sebab mati syahid itu bagi mereka adalah satu nikmat. Bukan suatu benda yang menyakitkan, bukan suatu yang kita kata menyusahkan, bahkan ia suatu benda yang nikmat. Bila dia mati syahid itu, dia rasa nikmat. Lalu dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dia boleh hidup balik, dan dia boleh pergi perang lagi dengan orang kafir, dan dia boleh mati syahid lagi. Ini disebut dalam hadis ni tuan-tuan, bagus dia kata orang yang pergi berperang fisabilillah, naik kuda tuan-tuan, kemudian bila dia mati, dimasukkan dia dalam syurga. Tuan-tuan ya dah. Kita hari ni nak pergi perang hidup ada tuan-tuan, tapi kita boleh pergi kepada yang lain. Kan orang yang apa nama ni disebut dalam hadis Nabi itu, dia kata apa? Awliya kan? Awliya, wali-wali Allah. Syuhada. Ada satu lagi, solihin. Anbiya, syuhada, awliya, solihin. Awliya, wali-wali Allah tuan-tuan. Haruslah tak ada gaya nampaknya. Nak dapat title wali awliya ni tak ada lah tuan-tuan. Anbiya dah tentu tak ada. Syuhada pun tak tahulah tuan-tuan nak pergi perang lawan siapa pula ni. Menegakkan agama Allah Ta'ala ni tuan-tuan, untuk mendapat syahid ni supaya boleh masuk syurga ni. Ada lagi satu, solihin. Innal ladina amanu wa amilus solihat, mana orang-orang yang beramal soleh, orang solihin, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang solihin ni, orang yang beriman dan beramal soleh, orang solihin ni dia boleh masuk syurga, firdaus juga. Jadi kita ada yang ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, soleh, amal soleh ni kita boleh jadi. Kita nak masuk syurga sekarang tuan-tuan, kita kena jadi orang yang beriman. Satulah, kita dah beriman, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita sampai mati. Jadi dah ada iman, beramal soleh, buat benda baik tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan buat secara individu, sendiri-sendiri, berjemaah, dengan keluarga, ataupun dengan orang lain. Amal soleh, yang penting amal baik. Kalau semayang lah, kalau puasa lah, kalau mengaji Quran, kalau sedekah, kalau zikir, itu amal soleh. Kalau tolong orang, bantu orang, ini semua cerita amal baik, amal soleh. Tuan-tuan jadi suami, tuan-tuan jaga isteri, tuan-tuan jadi ayah ibu, jaga anak-anak kita. Ni semua cerita amal soleh. Kita ada ayah, kita jaga ayah kita, kita ada mak, kita buat baik pada mak kita. Ini semua amal soleh yang boleh menyebabkan kita masuk syurga tuan-tuan. Termasuk harta tadi. Mencari harta dengan jalan yang betul, ini amal soleh. Ada harta yang banyak, sedekah dekat orang, bantu orang, tolong orang, ini cerita amal soleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sambung sikit lagi. Kerana kusut gemusut kepalanya, lagi kena debu dua kakinya, boleh berjalan pergi perang sabilillah itu.
Sekiranya jadi ia orang yang tinggal di dalam menjaga musuhnya, jadilah ia di dalam menjaga musuhnya. Dan jika adalah ia di dalam orang yang menghalau kudanya masuk perang, maka ia di dalam menghalaunya juga. Jika ia minta izin ke mana ia mau pergi, tiada diberi izin akan dia, nescaya tidak ia akan pergi. Mudah sangat dirinya itu menurut perintah. Dan jika telah menjadi orang tengah bagi orang, dan datang orang kepadanya menjadi orang tengah, tiada ia pergi menjadi orang tengah itu. Maksudnya tuan-tuan, bila orang yang fisabilillah ni tuan-tuan, apa saja tugas yang ditetap di apa nama kita kata ditentukan untuk dia, dia akan buatnya. Kamu jaga kuda, jaga kuda. Kamu jaga harta, jaga harta. Tuan-tuan, itu maksudnya. Maknanya dia bersungguh dalam melakukan kerja dia. Inilah tuan-tuan orang yang akan mendapat balasan syurga. Sebab itu kita ni tuan-tuan, apa nama? Disebut oleh Nabi SAW, iza umila amala ayyuddin. Bila kamu melakukan sesuatu amalan tu, hendaklah kamu buat dengan bersungguh. Tuan-tuan, ya dah, sungguh-sungguh kita buat. Supaya amalan kita tu menjadi amalan soleh. Sebab bila kita buat sungguh-sungguh, jangan kita buat amalan sambil lewa tuan-tuan. Sembayang sambil lewa, sembayang tak baju. Iyalah tuan-tuan, syarat sahnya memang nutup aurat. Tutup aurat ni kalau orang lelaki antara pusat dengan lutut memanglah sah. Sembayang pakai kain pelekat, tutup pusat, tutup sampai lutut. Baju tak pakai, sah sembayang tuan-tuan. Ikat serban pula, ada sah sembayang. Tapi dia tidak ada adab dari segi tasawufnya tuan-tuan, tak baik. Sebab amal kita ni dia berkait dengan akidahnya, dia berkait dengan syariatnya, dan berkait dengan akhlak atau tasawufnya. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut kalau kita nak menitik beratkan dalam hal berkaitan dengan agama kita, kita kena melihat semua tu. Bukan kita melihat akidah saja. Orang ni dia ada akidahnya, dia beriman pada Allah Ta'ala, dan dia melaksanakan syariat Allah, tapi akhlaknya tak ada. Kan? Tak cantik. Bercakap dengan orang tidak beradab tuan-tuan. Itu maknanya tidak sempurna Islamnya. Sebab Islam tu didiri atas 3 sendi tu. Akidahnya, ibadatnya, syariatnya, dan juga akhlak tasawufnya tuan-tuan. Walaupun kita kata tadi semayangnya sah, tapi dia tidak beradab, dia tidak cantik. Sebab itu bila kita semayang tak baju, mana kita tak sungguh. Tidak sungguh sebagaimana dikendaki oleh agama lah. Agama dia kalau nak semayang ni tuan-tuan, buat ibadat ni biar sungguh. Pakai pakaian yang elok. Kalau orang lelaki, kalau boleh pakai kupiah, pakai kupiah. Kalau tak boleh, tu lain cerita lah. Dia bersungguh. Pakai minyak wangi. Ni tuan-tuan ya. Maknanya dia bersungguh dalam melaksanakan ibadat. Kalau hal berkait dengan dunia, kenapa kita boleh bersungguh? Hal akhirat tak boleh bersungguh. Jadi sebab itulah tuan-tuan, gambaran bagi hadis yang disebut ni adalah kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Maknanya kalau dalam konteks kita tuan-tuan beribadat pada Allah Ta'ala, bersungguhlah dalam ibadat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, masalah lobakan harta dan kemuliaan itu membinasakan agama. Maknanya bila kita tamak pada harta, kita nak orang muliakan kita, maka kita akan agama kita akan rosak. Sebab itu kita tuan-tuan tidak nak masuk waktu ya. Kita akan sambung bab ini tuan-tuan, masalah ini insya-Allah pada kuliah kita yang akan datanglah ya. Pada kuliah kita yang akan datang berkait dengan tamak kepada harta dan juga kemuliaan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan memang orang ni dia nakkan kekayaan tu kenapa? Kerana dia nak dimuliakan. Ya, bila dia kaya orang muliakan dia. Jadi ini semua membawa kepada rosak tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله.